Faslun ma yahrumu bil janabah. Yang ini mudah sebab sebahagiannya kita dah terang. Jadi ada baki dua je. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul Quran. Fasal. Ini fasal pada menyatakan ma yahrumu bil janabah. Sini dia terjemah larangan bagi orang yang berjunub. Kalau nak terjemah harfi dia, fasal pada menyatakan perkara-perkara yang haram, maksudnya haram dilakukan disebabkan orang tu berjunub. Dia antara hadas kecil dengan hadas besar, mana lagi besar? Hadas besar lah kan. Dan namanya hadas besar. Dan dia punya kefahaman dia begini je. Makin besar hadas tu, makin banyak benda kita boleh buat. Mudah je. Sebab itu dia panggil besar. Dia tengok dari segi apa tu yang besar kecil hadas ni. Dia tengok dari segi berapa banyak benda yang tak boleh buat disebabkannya. Okey, kalau kita hadas kecil, ada 4 perkara kita tak boleh buat. Kalau kita hadas besar, tambah lagi 2, jadi 6. Okey, tambah lagi 2. Yang 4 tu tak payah nak syarah dah syarah dah tadi. Solat haram ke atas orang yang berjunub, 6 perkara. Pertama, solat dah terang. Yang kedua, tawaf dah terang. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran juga telah diterangkan. Yang keempat, menanggung Al-Quran. Sebelum kita nak pergi nombor 5 dan nombor 6, kita dah belajar. Macam orang, sekali lagi lah kita tanya soalan, macam mana orang itu boleh, apa dia? Macam mana satu orang itu dia boleh jadi berjunub? Macam mana? Macam mana boleh dia jadi berjunub? Dia buat sesuatu yang menyebabkan dia jadi junub. Apakah perkara yang menyebabkan orang tu jadi junub? Ada berapa perkara yang kalau orang tu berlaku pada diri dia, dia kira berjunub? Berapa? Berjunub ada 2 je. 2 sahaja. Kalau satu orang tu buat, dia dikira berjunub. Pertama, air mani keluar. Air mani keluar, khurujul mani, air mani keluar, junub. Walaupun setitis, kira keluar, junub. Yang kedua, apabila ilajul hasyafati fil farji, apabila masuknya zakar ke dalam faraj, ataupun masuknya hasyafah. Hasyafah ke dalam faraj, 2 je. Bila berlaku, laki ke perempuan ke berlaku, maka dia ini dikategorikan sebagai berada dalam keadaan junub. Orang tu dia kata dia mimpilah bersama, tapi bila bangun tak basah pun, tapi dalam mimpi basah. Tak kira. Kita kira yang alam nyata. Yang alam nyata, kalau keluar air mani walaupun sedikit, kalau masuk hasyafah walaupun sebentar, maka dia kira kena mandi junub. Okey, mandi junub macam mana dah terangkan sebelum ni. Kita nak tahu apa benda yang kalau orang berada dalam keadaan junub, dia tak boleh buat. 4 perkara, tambah lagi nombor 5. Mendiami di dalam masjid. Mendiami dalam masjid, maksudnya duduk dalam masjid. Masuk masjid lah, mudah bahasa. Mendiami. Dia bukan masuk, mendiami. Dia biasa tu, masuk lain, mendiami lain. Nanti kita terangkan. Nombor 6, membaca Quran. Apa maksud mendiami? Kalau satu orang tu dia masuk masjid, dia just cross, lintas, ubur. Kalau dia masuk masjid sini, dia keluar pintu sana, ubur dia panggil. Boleh tak? Boleh. Kalau walaupun dia keadaan haid, walaupun dia keadaan junub, lintas, boleh. Dia maksud mendiami ni, dia berhenti walaupun seketika. Yang tu tak boleh. Tapi kalau dia masuk satu pintu ni, keluar pintu sana, boleh. Dia masuk pintu ni, keluar pintu sana. Contohnya, dia nak ambil, dia tertinggal tuala dia, orang keluar jemaah ni kan, dia masuk, ambil tuala dia, lepas tu dia keluar pintu sana. Tapi kalau dia masuk, dia keluar pintu yang sama, tak boleh. Dia kena keluar pintu lain. Kalau dia pergi, lepas tu dia patah balik, itu kira mendiam. Dia yang boleh itu lintas je. Nampak tak? Jadi kalau orang tu dia keluar sebab dia accident, tidur, keluar 3 hari, keluar, dia terlupalah ada perkakas dia, dia nak masuk. Tapi masuk, dia keluar pintu yang sama kan, tak boleh.
Dia kena kelui. Orang Kedah kata dia kena kelui. Kelui tu maksudnya kena panggil kawan dia, supaya tolong ambil lah apa benda yang dia tertinggal dalam masjid tersebut. Okey. Jadi mendiami dalam masjid, la uburuhu, dalam setengah kitab dia guna apa? La uburuhu. Kalau lintas tak apa, dia berdasarkan Quran, illa abiri. Quran kata wa in kuntum junuban, apa ni, wala junuban illa abiri sabil. Janganlah kamu menghampiri masjid dalam keadaan kamu junub, kecuali kamu melintas saja. Jadi perempuan pun boleh kalau melintas, dengan syarat satu je, dia tidak khawatir darah akan berceceran di atas lantai masjid. Kalau tak takut, maknanya memang pasang lampin yang baik, maka tak ada masalah. Dia masuk sekadar lintas sahaja. Yang tak boleh apa? Mendiami. Kena faham tu, beza antara dua perkara ini. Dan yang kata tak boleh duduk dalam masjid kalau junub ni, kalau haid, adalah apa? Adalah orang Islam. Adapun orang bukan Islam, dia tidak tertakluk dengan hukum ini. Justru itu, kalau ada orang bukan Islam masuk ke dalam masjid kerana sesuatu hajat, dan boleh dibenarkan oleh orang Islam. Tak boleh kita kata, oh dia junub tak boleh masuk masjid. Tak. Hukum tak boleh masuk masjid, tak boleh mendiami masjid dalam keadaan junub, haid, nifas dan seumpamanya, hanya tertentu dan terkhusus untuk orang yang Muslim sahaja. Orang bukan Muslim tidak tertakluk pada hukum ini. Okey? Sebab itu dalam setengah kitab dia sebut secara jelas, dalam kitab Tahrir misalnya, walubthu muslimin fil masjidi, orang Islam, dia sebutlah, dia dalam rangka menyebut perkara yang haram. Kalau orang tu junub, iaitu dia kata walubthu muslimin fil masjidi, mendiaminya orang Islam di dalam masjid. Disebut orang Islam. Maksudnya apa? Kalau orang bukan Islam tidak tertakluk dengan hukum ini. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran. Nanti kita sampai